Program e-belajar Matematik Tingkatan 1 Bab 13 Teorem Pythagoras. Bersama saya Cikgu Sharifah Sabariza binti Said Abdullah dari SMK Mali Melaka akan membincangkan bab 13 tajuk Teorem Pythagoras, standard kandungan 13.2 akas Teorem Pythagoras, standard pembelajaran 13.2.1 menentukan sama ada suatu segitiga adalah segitiga bersudut tegak dan memberi justifikasi berdasarkan akas Teorem Pythagoras. Standard pembelajaran 13.2.2 menyelesaikan masalah yang melibatkan akas Teorem Pythagoras. Perkara pertama yang cikgu ingin imbaskan kepada kamu semua adalah tentang pengetahuan sedia ada sebelum ini, iaitu tentang hipotenus. Okey, hipotenus adalah sisi yang terpanjang, iaitu seperti anak panah berwarna hitam, sisi C yang mana kedudukannya bertentangan dengan sudut tegak. Lihat anak panah berwarna merah. Okey, so jika kamu imbas kembali, ingat tak lagi tentang teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras ini adalah iaitu C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, cikgu percaya semua dah hafal. Okey, satu lagi imbas kembali yang ingin cikgu tekankan ialah tentang mencari nilai sisi dalam sebuah segitiga bersudut tegak. Jadi dengan menggunakan pakai formula tadi, okey, di sini soalannya nak cari nilai X. X adalah sisi yang terpanjang. Okey, penyelesaiannya ialah X kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 sama dengan 144 tambah 256 sama dengan 400. Okey, 400 ini adalah X kuasa 2. Maka jika nak mencari nilai X sahaja, maka kita perlu kuasa 2, punca kuasa 2 kan 400 tadi. Maka jawapan untuk X adalah 20. Okey, seterusnya kita lihat apa itu akas teorem Pythagoras yang sebenar-benarnya, iaitu dia menyatakan bahawa jika C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maka sudut bertentangan dengan sisi C ialah sudut tegak. Maksudnya dia songsanganlah. Sebelum ni dia menggunakan pakaikan formula ini untuk mencari nilai sisi. Tapi sekarang dia dah bagi sisi ke semua sekali ketiga-tiganya. Cuma kita kena pastikan sama ada ia bersudut tegak ataupun tidak. Okey, lihat contoh soalan. Okey, segitiga berwarna merah dengan sisinya 5 cm, 12 cm dan 13 cm. Okey, jadi kita nak pastikan sama ada dia tegak atau tidak, kita pakai formula tadi. Okey, sisi yang paling panjang adalah 13. Okey, yang paling panjang adalah 13 cm. Maka kita letak dulu di sebelah kiri iaitu 13 kuasa 2. Okey, sorry. 13 kuasa 2. Okey, 5 kuasa 2 pula adalah sisi yang selain daripada yang paling panjang lah. Dan seterusnya ialah 12 kuasa 2. Okay, 13 kuasa 2 tadi nilainya adalah 169. Sementara yang 5 kuasa 2 adalah 25, 12 kuasa 2 adalah 144. Okay, maka apabila ditambah, maka hasil kedua-dua sebelah kiri dan kanannya adalah sama. Maka jawapan itu adalah ya, segitiga yang bertentangan dengan 13 itu adalah bersudut tegak. Okey, kita lihat yang kedua, iaitu sebuah segitiga yang lain. Sisinya 6 cm, 8 cm dan 9 cm. Okey, yang paling panjang ialah sisi apa? 9 kan? Okey, maka kita kuasa 2 kan? 9 itu. 9 kuasa 2 sama dengan 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Okey, 9 kuasa 2, 81. Yang sebelah lagi tu 6 kuasa 2, 36. 8 kuasa 2, 64. Okey, jadi kita lihat hasil akhirnya 81 bersamaan dengan 100. Maka tidak sama. Apabila tidak sama, segitiga ini adalah bukan segitiga bersudut tegak. Seterusnya, kita lihat persoalannya lebih kurang saja macam tadi, iaitu bagaimanakah anda menentukan suatu segitiga adalah segitiga bersudut tegak. Okey, lihat imbas kembali sudut tirus dan sudut cakah. Okey, sudut tirus ialah sudut yang kurang daripada 90 darjah. Okey, sementara sudut cakah ialah sudut yang lebih daripada 90 darjah tetapi kurang daripada 180 darjah. Okey, kita lihat gambar rajah yang pertama. Okey, jika C kuasa 2 bersamaan dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2,
maka sudut bertentangan dengan sisi C ialah sudut tegak. Okey, yang ini kita dah sebut sebentar tadi. Yang ini sebagai ingatan semula lah. Jadi, sudut tegaknya di mana? Okay, sudut tegaknya berada di situ berwarna merah kerana dia bertentangan dengan sisi C. Okey, gambar rajah yang kedua ialah kita lihat di situ jika C kuasa 2 lebih kecil. Okay, lebih kecil daripada A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maka sudut bertentangan dengan sisi C adalah sudut tirus. Okey, di sini adalah sudut tirus. Maka dia tak boleh jadi sudut tegak lah. Okey, yang ketiga pula adalah jika C kuasa 2 lebih besar daripada A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maka sudut bertentangan dengan sisi C ialah sudut cakar. Okey, jadi kesimpulannya kat sini, okey, akar teorem Pythagoras ialah menetapkan sama ada sebuah segitiga itu bersudut tegak ataupun tidak. Ianya boleh dibuktikan apabila jika C kuasa 2 tambah B kuasa 2, jika C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maka sudut bertentangan dengan sisi C ialah sudut tegak. Okey, seperti gambar rajah ini tadi. Okey. Mari kita lihat bentuk soalan seperti dalam contoh 6. Tentukan sama ada setiap segitiga yang berikut ialah segitiga bersudut tegak atau bukan. Okey, kita lihat soalan A. Mula-mula kita cari sisi yang paling panjang di situ iaitu sisi terpanjang adalah 25 cm. Okey, kemudian kita samakan dengan dua sisi yang lain. Kita kuasa 2 kan juga iaitu 24 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. Okey, 25 kuasa 2 adalah 625. 24 kuasa 2 576. 7 kuasa 2 adalah 49. Okey, maka kita buat sebegitu rupa. Seterusnya 625 bersamaan dengan 625. Okey, bila sama maksudnya macam mana tu? Okay, kita lihat sama nilai kan? Okey, maka DEF ialah segitiga bersudut tegak. Okay, kat mana tegaknya? Okay, kita lihat sisi yang paling panjang iaitu 25. So, yang paling panjang adalah 25, maka yang bertentangan dengannya adalah bersudut tegak iaitu kat sini. Okay, sudut yang ada label E tu. Okey, yang kedua, kita lihat soalan B. Sisi yang terpanjang adalah 20 cm. Okey, maka 20 kuasa 2 sama dengan 18 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Okey, 400 sama dengan 324 tambah 144. 400 sama dengan 468. Jadi, kita lihat jawapan akhirnya adalah tak sama nilai. Okey, maka kesimpulannya, maka STU ialah bukan segitiga bersudut tegak. Berikut ini pula di muka surat 301 merupakan latih diri 13.2a. Okey, jadi kamu boleh pause dulu video cikgu ni dan cuba jawab terlebih dahulu. Kemudian sila semak jawapan yang akan cikgu bagi sebentar nanti. Okey, jadi jika kamu dah jawab, kamu boleh lihat jawapannya iaitu, okey, untuk soalan A, sisi terpanjang 17 cm. Okey, jadi kita buat jalan dia. 17 kuasa 2 sama dengan 15 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. 17 kuasa 2 tadi bersamaan 289 sama dengan 225 tambah 64. Okey, 289 sama dengan 289. Bermaksud di kiri dan kanannya adalah sama nilai. Maka ianya adalah sebuah segitiga bersudut tegak. Okay, lihat soalan yang kedua. Sisi yang terpanjangnya adalah 34 cm. Okay, kita ambil 34 cm tadi, kuasa 2 sama dengan 18 kuasa 2 tambah 30 kuasa 2. Maka 1156 sama dengan 324 tambah 900. Okay, diikuti 1156 sama dengan 1224. Okey, tak sama kan? Tak sama. Jadi, maka ianya bukan sebuah segitiga bersudut tegak. Okey, C.
C pula, sisi terpanjang adalah 40 cm. Okey, maka 40 cm tadi kita kuasa 2 kan, bersamaan dengan 24 kuasa 2 tambah 32 kuasa 2. Okey, jadi 1600 sama dengan 576 tambah 1024. So, 1600 sama dengan 1600. Okey, bila sama bermaksud ianya adalah sebuah segitiga bersudut tegak. Baiklah, beralih pula kita kepada standard pembelajaran yang seterusnya, iaitu menyelesaikan masalah. Okey, jadi dalam contoh 7 ada satu soalan penyelesaian masalah, iaitu dalam rajah di sebelah hitung nilai X. Okey, jadi kita lihat nilai X berada di bucu R. Okey, maka kita mesti bijak mencari clue-clue yang ada dalam gambar rajah yang diberi. Okey, so kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, kita lihat segitiga yang mempunyai semua panjang sisi, iaitu 20 cm. Okey, 20 cm, 21 cm dan 29 cm. Okey, yang mana iaitu gambar rajah PSQ, itu gambar rajah P, S dan Q. Okey, so apabila dia memenuhi syarat-syarat teorem Pythagoras, bermaksud kita boleh tentukan sama ada dia bersudut tegak ataupun tidak. Okey, jadi kita lihat pengiraannya. Kita ambil sisi yang paling panjang iaitu 29. Okay, 29 kuasa 2 sama dengan 20 kuasa 2 tambah 21 kuasa 2. 841 sama dengan 400 tambah 441. And then 841 bersamaan dengan 841. Sama nilai bermaksud sudut PQS tadi adalah 90 darjah. Jadi kita boleh tandakan label pada soalan tadi dengan simbol petak lah. 4 segi. Bermaksud dia 90 darjah. Okey, seterusnya kita lihat pula sudut SQR. Okey, SQR bersebelahan dengan sudut tegak tadi. Okey, kemudian 360 darjah tolak 90 darjah tolak 155 darjah. Okey, kenapa? Kerana di sini adalah sudut sebuah bulatan iaitu bernilai 360. Jadi di sini dah ada nilai iaitu 155. Kat sini pula adalah 90. Jadi kita ambil 360 tolak 90 tolak dengan 155, maka jawapannya ialah 115 darjah. Okey, jadi di Q itu 115 darjah. Okey, bila kita dah dapat 115 darjah, maka senanglah kita buat pengiraan untuk mencari X. Okey, so X 180 tolak 115 darjah tolak 28 bersamaan dengan 37 darjah. Okey, maka berjayalah kita mencari nilai X dalam gambar rajah ini. Perhatikan pula contoh 8. Okey, kita baca sama-sama. Sheila diberi 3 batang straw untuk membentuk sebuah rangka yang berbentuk segitiga bersudut tegak. Panjang straw itu masing-masing ialah 15 cm, 20 cm dan 25 cm. Adakah dia dapat membentuk rangka yang berbentuk segitiga bersudut tegak? Okey, jadi kita perhatikan kita imagine bahawa di sana ada 3 batang straw. Okey, yang mana panjangnya 15 cm, 20 cm dan 25 cm. 25 cm adalah yang paling panjang, maka kita buat dia lebih condong. Okey, so kita cari nilai yang paling panjang di situ ialah 25 cm. So kita gunakan teorem Pythagoras tadi, akas teorem Pythagoras tadi, iaitu 25 kuasa 2 sama dengan 15 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2. Okey, diikuti dengan pengiraan 25 kuasa 2 tadi 625 sama dengan 225 tambah 400. Okey, kita dapati kiri dan kanannya ialah 625 sama dengan 625. Jadi bila nilainya sama, maka Sheila dapat membentuk rangka yang berbentuk segitiga bersudut tegak. Seterusnya kita lihat pula latih diri 13.2b. Soalan yang pertama.
Sebuah tangga dengan panjang 2.5 meter bersandar pada dinding sebuah bangunan. Okey, lihat pada gambar rajah 2.5 meter itu di mana Okey, jarak di antara kaki tangga dengan dinding itu ialah 1.5 meter. Terangkan bagaimana anda menentukan sama ada dinding itu tegak atau tidak. Baiklah, so kalau kita nak tahu dia tegak atau tidak, tegak tu menunjukkan sisi dia adalah sudutnya adalah 90 darjah. Jadi dengan menggunakan pakai akas teorem Pythagoras tadi, kita cari nilai yang paling panjang. Okey, untuk jawapan yang pertama, sisi yang paling panjang adalah 2.5 meter. Jadi kita ambil 2.5 kuasa 2 sama dengan 1.5 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Maka jawapannya adalah 6.25 sama dengan 2.25 tambah 4. Okey, kita buat pengiraan dan jawapan akhirnya adalah 6.25 sama dengan 6.25. Okey, apabila nilai kiri dan kanannya adalah sama nilai, maka dinding itu tegak. Okey, soalan yang kedua. Okey, kita nak cari sudut PQR Jadi sudut PQR tu adalah merangkumi dua gambar rajah di sini. Okey, maka kita perhatikan clue-clue yang ada. Okay, di sini cikgu dah tulis jawapan nombor 2. Okey, jalannya yang pertama ialah kita cari melalui sudut SQR. Okey, SQR tu nilai di sinilah, di sebelah sini sahaja. Okey, so 180 tolak 65 tolak 45 kerana kita tahu sudut dalam sebuah segitiga berjumlah 180. Jadi jika satu sahaja nilainya belum diberi, maka kita gunakan kaedah kaedah nilai iaitu 180 tolak 65 tolak 45 dan jawapannya ialah 70 darjah. Okey, maka untuk sudut Q ini adalah 70 darjah. Okey, sekejap cikgu tulis 70 darjah. Okey. Macam 70 ke? Bukan 70 tu. Okey, so ini adalah 70 darjah. Okey, seterusnya kita lihat pula clue yang kedua. Okey, iaitu sudut PQS. Apabila kita nak cari sudut PQS, 90 darjah cikgu tulis kat situ. Macam mana cikgu tahu dia 90 darjah? Jadi, kita lihat pengiraan sisi. Ada 3 sisi di situ. Yang paling panjang ialah 10 kuasa 2. So, kita tambah dengan 2 sisi yang lain. Kuasa 2 kan sekali iaitu jawapannya 100 sama dengan 36 tambah 64. Maka kiri dan kanannya mendapat hasil yang sama. Maka ini menjadi bukti bahawa sudut PQS adalah 90 darjah. Maka nak mencari nilai PQR tadi 90 tambah 70. Okey, kerana kat sini tadi dah dapat 90. Okey, sini 90. Jadi 90 tambah 70 maka jawapannya adalah 160 darjah. Okey. Berakhir sudah video cikgu untuk kali ini. Diharap semua mendapat manfaat apa yang telah diajarkan. Okey, semoga kamu sentiasa belajar. Selamat maju jaya. Terima kasih. Jumpa lagi.